Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sangat ramai setuju dengan kenyataan terkini ini, yaitu takkanlah nak dengar rintihan seorang banduan sahaja. Ini kata penyokong Mahathir sendiri. Dalam banyak isu di Malaysia ini, banyak lagi yang perlu diambil perhatian. Dalam banyak perkara di Malaysia ini, lebih banyak lagi yang lebih penting daripada isu seorang banduan sahaja, yaitu Najib Tun Razak. Tapi seakan-akan Malaysia sekarang terhenti nafasnya. Hanya bernafas untuk Najib, terutamanya esok. Ramai orang tertumpu tenaga di sana, terutamanya PAS. Apabila UMNO membuat keputusan untuk tidak meneruskan himpunan solidariti itu, PAS pula seakan-akan menghabiskan tenaga mereka, seakan-akan menghabiskan seluruh jiwa raga mereka untuk berjuang bagi Najib seorang. Sehingga banyak isu lain yang sudah mula lupa. Tapi yang saya tertarik, ada netizen kata, adakah tindakan PAS beria-ia untuk menyertai solidariti Najib itu semata-mata untuk mengalihkan isu-isu berkaitan dengan PAS, terutamanya isu fitnah memfitnah. Yang mana sekarang ini, selepas Siti Mastura kalah dalam saman fitnah, sekarang sudah mula teralih kerana isu Najib. Ada juga Khalid Nordin juga kata, siapa pihak, bukan PAS saja, siapa pihak yang cuba menggunakan isu modal politik murahan, menggunakan isu Najib itu hanyalah modal politik murahan dan memualkan dan amat tidak bermoral, serta sengaja cari populariti murahan, mengambil kesempatan terhadap Najib. Banyak lagi benda lain yang boleh pihak-pihak ini yang mau meneruskan himpunan solidariti Najib itu, banyak lagi kes-kes ataupun banyak lagi isu-isu lain yang boleh ditunggang. Kenapa pula isu Najib semata-mata? Jadi apabila penyokong Mahathir ini kata, takkanlah dengar rintihan seorang banduan sahaja, memang tepat. Banyak lagi banduan lain yang turut perlu untuk didengar. Tokoh wartawan veteran Datuk Kadir Jassin mempersoal apa perlunya mendengar rintihan seorang banduan ketika perbicaraan terhadap Datuk Seri Najib Razak dalam kes SRC International Sendirian Berhad membabitkan 9 hakim di 3 peringkat mahkamah. Beliau yang umum dikenali dan diketahui sebagai penyokong kuat Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kesemua hakim terbabit, yaitu seorang hakim di Mahkamah Tinggi, 3 hakim di Mahkamah Rayuan dan 5 hakim di Mahkamah Persekutuan memutuskan Najib sebagai bersalah. Saksi pun bukan seorang dua, tapi berpuluh-puluh orang. Kerajaan melalui pendakwa raya mengemukakan 57 orang saksi, manakala pihak Muhammad Najib mengemukakan pula 19 orang. Bicara pun bukan sehari dua, tetapi berbulan-bulan. Keterangan saksi pendakwa mengambil masa 58 hari dan pembela pula 33 hari. Jadi minta maaflah kata Kadir Jassin. Jadi minta maaflah kalau saya kata saya tak faham pasal apa tergesa-gesa sangat nak ringankan hukuman dia, nak penjara dia di rumah, malah kalau boleh nak bebaskan dia pula, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau mengingatkan semua pihak sepatutnya mengutamakan dan melindungi kewibawaan institusi-institusi utama negara seperti institusi raja, perlembagaan dan kehakiman. Mamat-mamat daripada segala parti politik dan pertubuhan hendak tuduh kerajaan Madani derhaka boleh, itu hak mereka. Tapi guna nama seorang banduan sebagai alasan adalah tidak masuk akal. Berjuta-juta rakyat jelata memerlukan perhatian dan pembelaan dalam pelbagai hal. Mengapa Muhammad Najib seorang diberi keutamaan? Adakah kerana dia kaya atau keturunannya mulia? Kita kena ingat, berpuluh-puluh malah mungkin beratus-ratus orang terlibat menyiasat, mendakwa dan mengadili Najib. Takkan semua mereka bohong.
takkan kita hendak dengar rintihan seorang banduan sahaja, templak beliau lagi. Bekas Perdana Menteri yang terkenal dengan slogan One Malaysia itu memfailkan petisyen untuk mendapatkan pengampunan diraja pada 2 September tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, mengulas lanjut, Kadir berkata selepas Peguam Negara mengeluarkan kenyataan mengenai pengampunan diraja pada 28 Disember lalu, semalam giliran Istana Negara pula. Intipati kenyataan Istana Negara itu adalah mengenai kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong memberi ampun, menunda hukum atau lega hukum sebagai bagi sebarang kesalahan yang dilakukan di wilayah persekutuan. Sultan Ibrahim sebagai yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa mengikut perkara 42 dalam kurungan 1 dan kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Ia dijalankan mengikut nasihat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang mana Baginda adalah pengerusi. Isu pengampunan ini menjadi heboh kerana banduan yang terlibat adalah bekas Perdana Menteri Najib Razak. Bagi yang sudah lupa atau tidak pernah tahu, Najib ini bukanlah dibicarakan main-main oleh Kengerukut. Najib pun bukan mencuri Milo atau roti Bengali, kata Kadir lagi yang pernah dilantik sebagai penasihat media dan komunikasi di Pejabat Perdana Menteri pada 2018 ketika Mahathir dilantik kembali sebagai Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Kiasan ayam betina biawak. Apa kata Ketua Pemuda UMNO kepada ahli Parlimen PAS? Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, meminta ahli Parlimen Pasir Mas, Fadli Saari, menjelaskan maksud hantaran berbentuk kiasan yang menyebut tentang ayam betina dan biawak. Reaksi Akmal Saleh itu susulan hantaran Fadli yang dikaitkan banyak pihak dengan keputusan UMNO membatalkan Himpunan Solidariti bagi menyokong Datuk Seri Najib Razak di Istana Kehakiman Putrajaya pada 6 Januari ini. Kata Akmal Saleh, saya minta YB untuk beritahu secara terus apa maksud kiasan YB, ya, kata beliau. Kiasan-kiasan ini bukan anak jantan YB, kata beliau lagi. Kalau tak sanggup nak beritahu, kita jumpa 6 hari bulan Januari ini untuk kita tanya YB yang berhormat. Secara berdepannya, kata Akmal, menerusi hantaran ringkas di Facebook hari ini. Hantaran Fadli itu meskipun tidak menyatakan untuk siapa ditujukan, tetapi dinilai banyak pihak sebagai seolah-olah menderhaka kepada yang di-Pertuan Agong. Dalam hantaran itu, beliau menulis disangka jantan berkokok nyaring, rupanya ayam betina bertelur sebiji, disergah biawak digadai reban, kata Fadli di Facebook, yang kemudiannya menuai kecaman dan sindiran orang ramai. Saudara-saudara sekalian, perjelaskan maksud ayam betina, biawak atau ahli Parlimen PAS dipalit gelaran biadab terhadap Agong. Wow, ini juga satu hantaran yang luar biasa. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, Akmal Saleh, kita tahu beliau ini seringkali menimbulkan banyak kontroversi dengan hantaran-hantaran beliau, juga dengan video-video beliau yang lantang bersuara, yang kadang-kadang terlalu lantang juga. Lokman Adam pernah menyatakan, menasihati Akmal Saleh supaya lebih berhati-hati. Kerana kadang-kadang kelihatan Akmal Saleh macam jadi jurucakap Perikatan Nasional lah pula. Kadang-kadang kalau kita lihat seakan-akan dia lupa dia adalah di pihak Kerajaan Perpaduan. Tapi kadang-kadang dia buat hantaran macam menentang Kerajaan Perpaduan. Betul tidak? Tapi kali ini, dia secara tegas menyatakan, kiasan ayam betina biawak
ini kata Akmal Saleh, beliau meminta penjelasan daripada Ahmad Fadli Syari. Beliau meminta supaya Fadli Syari menjelaskan maksud hantaran berbentuk kiasan yang menyebut tentang ayam betina dan biawak. Tetapi ramai juga netizen kata, kenapa reaksi Akmal Saleh kali ini seakan-akan lebih slow down, tidak terlampau tegas. Biasanya kalau dah terlampau tegas, beliau suruh terus orang buat laporan polis. Beliau akan suruh terus boykot. Tapi yang ini tidaklah terlalu tegas. Jadi, adakah Akmal Saleh ini pilih-pilih bulu? Barulah membuat sesuatu keputusan, kata netizen. Reaksi Akmal Saleh itu susulan Fadli yang dikaitkan banyak pihak dengan keputusan UMNO membatalkan Himpunan Solidariti. Akmal Saleh hanya cakap, saya minta YB untuk beritahu secara terus apa maksud kiasan YB. Ada pertulisan ya. Kiasan-kiasan ini bukan anak jantan YB, kata beliau. Kalau tak sanggup nak beritahu, kita jumpa 6 Januari ini untuk kita tanya YB secara berdepan, kata Akmal Saleh lagi. Terpulanglah pada Anda, apa pula pendapat Anda tentang hantaran ataupun reaksi Akmal Saleh itu? Adakah itu adalah tegas ataupun adakah itu hanya untuk secara formaliti saja untuk menegur Fadli Syari? Entahlah, Anda tulislah sendiri apa yang Anda faham tentang reaksi, respon Akmal Saleh itu. Tapi ramai netizen kata itu tidak seperti biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.